Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah bin Abdul Kadir 050642. Dan ini adalah tugasan yang keempat, iaitu berkenaan analisis surah Luqman, subjek amali terjemahan. Kumpulan saya mempunyai 4 orang ahli, iaitu saya Nasrullah bin Abdul Kadir dan Muhammad Ashraf bin Ismail, Al-Aibad bin Zulhizam dan Abdul Muhaimin bin Abdul Aziz. Kemudian kami telah menterjemah satu surah Luqman dan beberapa ayat dibahagikan kepada seseorang individu. Dan saya menganalisis surah Luqman pada ayat yang kelima, iaitu ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada teks yang berwarna kuning itu merujuk kepada teks terjemahan Syekh Abdullah Muhammad Basmeh, manakala teks yang berwarna hijau itu merujuk kepada teks terjemahan Humaira Publication. Okey. Dari sudut laras bahasa dan gaya cerita, ayat ini kedua-duanya menggunakan laras bahasa agama. Terjemahan Syekh Abdullah Muhammad Basmeh dan Humaira Publication mengandungi unsur klasik, iaitu terdapat perkataan lah, iaitu merekalah, yang mana menunjukkan penceritaan. Dari sudut penggunaan perkataan dan ketepatan makna, terjemahan Syekh Abdullah Muhammad Basmeh lebih menekankan istilah hidayah petunjuk pada terjemahan perkataan hudan. Manakala terjemahan Humaira Publication hanya menterjemahkan sebagai petunjuk sahaja. Sekiranya kita membaca buku lain, perkataan hudan ini diterjemah sebagai cahaya ataupun cahaya petunjuk. Manakala perkataan al-muflihun, iaitu yang berasal daripada kata kerja falaha, diterjemahkan sebagai orang-orang yang berjaya menurut Syekh Abdullah Muhammad Basmeh, orang-orang yang berjaya, manakala diterjemahkan sebagai orang-orang yang beruntung menurut terjemahan Humaira Publication. Saya mencadangkan bahawa perkataan orang-orang ini ditukarkan kepada orang sahaja, kerana orang-orang itu kata ganda sekiranya dimelayukan membawa maksud kepada sesuatu yang bergerak ataupun patung yang bergerak di sawah padi, patung yang bergerak disebabkan angin, untuk menghalang haiwan lain daripada memakan padi tersebut. Okey. Manakala perkataan beruntung dan berjaya, kesemuanya dibolehkan, akan tetapi saya berpendapat bahawa perlu kepada kaedah penambahan, iaitu perkataan al-muflihun bukan membawa maksud kepada berjaya sahaja ataupun beruntung sahaja. Perkataan ini membawa maksud kepada beruntung ataupun berjaya di dunia dan di akhirat. Berbeza dengan perkataan faza. Okey, faza. Faza juga membawa maksud kepada menang ataupun berjaya. Akan tetapi faza merujuk kepada berjaya di dunia. Sebagai contoh, faza Muhammad fil musabaqah. Muhammad berjaya dalam suatu pertandingan. Akan tetapi perkataan falah ataupun muflihu merujuk kepada berjaya di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang dialunkan dalam azan hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dan cadangan terjemahan saya ialah merekalah ulaika 'ala hudam min rabbihim, merekalah orang yang tetap mendapat hidayah petunjuk daripada Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berjaya, iaitu di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan bentangkan aspek penggunaan kata yang terdapat dalam surah Al-Luqman
berdasarkan dua tafsiran, dua terjemahan, iaitu terjemahan Humairah Collection dengan terjemahan Abdullah Muhammad Basmih. Qala Allah Ta'ala في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. Allah telah merekod pesanan ataupun kata-kata Luqman dalam surah Luqman. Maksud, wahai anakku, lakukanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu masuk perkara yang penting. Yang ini terjemahan Humairah Collection. Terjemahan Abdullah Muhammad Basmih, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Baik. Setelah saya tengok dan bandingkan dua terjemahan ni sampai saya dapat, pertamanya kita kena tukar ya bunayya tu jadi anak kesayanganku. Sebab apa? Sebab anak saja ni dia tak cukup. Ya ibni. Ibni tu anak. Tapi bila kita nak kata anak kesayanganku, kita kata ya bunayya. Satu. Macam kataan ya abi dengan ya abati. Macam surah Ibrahim dalam cerita peristiwa Nabi Ibrahim dan serta Nabi Ismail kan. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayah kesayanganku, lakukanlah apa yang disuruh. Okey. Lepas saya baiki, saya dapat wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat. Okey. Sebab apa? Sebab apa dirikanlah solat? Sebab sembahyang tu benda yang umum. Benda yang umum. Sebab saya suka lakukan sebab solat ni dirikan iqamatus salah. Jadi solat sembahyang tu perkara yang umum. So solat ni hanya dalam Islam. Okay, so saya gunakan lafaz solat. Suruhlah manusia berbuat kebaikan. Serta laranglah mereka dari melakukan kemungkaran. Tipu. Dan sebablah ada sekali manusia yang sungguhnya manusia. Ini semua saya ambil daripada Abdullah Basmih. Jadi lebih berat melakukannya serta dalam kurungan. Nazalika min azmil umur. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhaimin bin Abdul Aziz, nombor matrik 051210. Saya akan menganalisis terjemahan daripada surah Luqman pada ayat yang ke-25 daripada terjemahan Abdullah Basmih dan terjemahan Humairah Publication. Baik, dari segi laras bahasa yang digunakan oleh terjemahan Abdullah Basmih, ianya lebih padat dan formal. Manakala terjemahan Humairah Publication lebih jelas dan santai untuk pembaca sasaran memahami ayat Al-Quran. Hal ini kerana terjemahan Humairah Publication lebih cenderung menggunakan terjemahan secara literal, iaitu terjemahan perkata. Terjemahan Humairah boleh memudahkan kepada pembaca sasaran untuk memahami maksud kata perkata daripada ayat Al-Quran. Dari segi gaya penceritaan pula, di dalam terjemahan Abdullah Basmih lebih terperinci dan terikat dengan teks sumber. Manakala terjemahan Humairah Publication pula, ianya lebih mudah untuk difahami kerana ianya ringkas. Dari segi ketepatan makna pula, pada terjemahan Abdullah Basmih, ianya lebih padat, dan manakala terjemahan Humairah Publication pula, ianya lebih ringkas dan mudah difahami. Baik, kita tengok pada terjemahan contoh kedua-dua terjemahan pada ayat yang ke-25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah
Qulil hamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Kita tengok pada ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik. Terjemahan Abdullah Basmih, dia menambah perkataan terjemahan yang musyrik. Manakala terjemahan Humairah Publication pula dan sungguh jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka. Dia tidak menambahkan apa-apa kat sini. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Terjemahan kat sini akan sama. Baik, untuk Qulil hamdulillah pada terjemahan Abdullah Basmih, ucapkanlah wahai Muhammad alhamdulillah. Dia merumikan perkataan Arab. Dan kita tengok pada terjemahan Humairah Publication pula, katakanlah segala puji bagi Allah. Dia menterjemahkan perkataan alhamdulillah itu kepada bahasa sasaran. Baik, untuk cadangan terjemahan saya, dan sesungguhnya jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang telah saya buat, iaitu tugasan analisis dan kritikan terjemahan surah Luqman dalam terjemahan Al-Quran Humairah Collection dan surah Do'mai pada surah Luqman ayat 30 ke 34. Saya Al-Irbad bin Zulhizam, nombor matrik 049797 daripada kelas 5A. Saya akan membentangkan satu daripada ayat 30 ke 34 surah Luqman ini untuk menerangkan aspek laras bahasa, gaya cerita, penggunaan kata dan ketepatan makna yang digunakan oleh dua buah terjemahan ini. Pertama kali, Humairah Collection ini sebuah terjemahan yang dibuat oleh Humairah, yang telah diterjemahkan oleh Humairah Publication. Manakala surah Do'mai ini pula saya dapati melalui terjemahan internet daripada laman web surah Do'mai. Okey. Jadi saya akan mulakan membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'un min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Okey, ini ayat ke-30 surah Luqman. Okey, kita akan bacakan terjemahan daripada Humairah Collection dan surah Do'mai. Okey, Humairah Collection terjemahannya, demikianlah kerana sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa sahaja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Manakala terjemahan surah Do'mai pula, bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah, dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya, dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah adalah palsu belaka. Dan ingatlah,
Sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Dari aspek laras bahasa Humaira Collection, saya dapati ia menggunakan laras bahasa yang senang difahami untuk pembaca sasaran kerana struktur ayatnya mudah dan sedikit ringkas. Manakala surah Ad-Damai pula menggunakan penerangan yang lebih terperinci untuk memberi kefahaman kepada pembaca sasaran. Jika kita lihat pada sini, pada ayat terjemahan surah Ad-Damai dan Humaira Collection ni, kita dapati terdapat beberapa penambahan untuk memberi penerangan kepada pembaca sasaran. Manakala dari segi aspek gaya cerita pula, gaya penceritaan Humaira Collection dalam terjemahan adalah mengikut gaya bahasa dan budaya pembaca sasaran. Akan tetapi, sebahagian penggunaan perkataan masih terikat dengan bahasa sumber. Sebagai contohnya, batil. Batil ini bagi saya masih terikat dengan bahasa sumber. Dan dari segi keseluruhan terjemahannya, saya dapati ia memang masih terikat lagi lah dengan bahasa sumber. Manakala surah Ad-Damai pula, gaya ceritanya mementingkan kefahaman pembaca sehingga terlalu banyak penambahan penerangan seperti pada ayat bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah. Luas ilmu pengetahuan itu kita dapati ada ada sedikit penambahan di situ. Tujuannya untuk memberi kefahaman kepada pembaca sasaran, untuk memberi kefahaman kepada pembaca yang mungkin agak keliru di situ. Melalui penggunaan kata Humaira Collection pula, perkataan-perkataan yang digunakan terlalu ringkas dan masih terikat dengan bahasa sumber. Jika kita lihat di sini, penerangannya terlalu pendek dan agak ringkas. Manakala penggunaan kata bagi surah Ad-Damai pula, perkataan yang digunakan mudah difahami dan terdapat beberapa penambahan perkataan, tujuannya untuk menerangkan dengan lebih terperinci seperti perkataan palsu belaka. Akan tetapi bagi saya penyusunan ayat dia mungkin agak tidak begitu baik lah. Melalui penyusunan ayat bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luasnya ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah dialah saya Tuhan yang sebenar. Bagi saya penyusunan ayat dia mungkin kurang memuaskan. Dari segi ketepatan makna pula, Humaira Collection maknanya lebih jelas, lebih ringkas dan mudah difahami serta sesuai untuk bacaan setiap peringkat umur. Walaupun terikat dengan bahasa sumber, ianya bertujuan untuk mengekalkan makna asal. Manakala ketepatan makna bagi surah Ad-Damai pula, kaedah penambahan yang digunakan bertujuan untuk menerangkan perkataan-perkataan yang samar-samar, perkataan-perkataan yang mengelirukan, yang mungkin sebahagian pembaca tidak begitu arif tentang perkataan-perkataan tersebut. Manakala cadangan terjemahan saya pula, demikianlah kerana sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang sebenar-benarnya dan apa sahaja yang mereka seru selain Allah adalah palsu belaka. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.